Kita bertemu lagi murid-murid tahun 2 Zamrud untuk penerangan cikgu berkaitan tentang cara kumpul data untuk cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Jadi di sini murid dapat lihat, kita dapat lihat di sini pertama bagaimana untuk mengumpulkan data berkaitan tentang bunga-bunga mengikut warna merah, biru dan juga kuning. Cikgu bulatkan bunga dan ada satu bahagian gundalan dan juga bilangan. Nampak tak bilangan ni ialah nombor. Gundalan tu apa? Dia adalah tanda. Yang mana bila kita kira, ia tidak akan salah. Jadi, kita dapat dekat sini, kita dapat lihat bunga yang telah dinyatakan tersebut ialah yang telah digundalkan sebanyak 12. Dan bilangan dia dalam bentuk nombor 12. Bunga yang berwarna biru pula telah digundalkan sebanyak 7. Kemudian bilangan dalam bentuk nombor 7. Okey, bagi bunga yang kuning, kita gundalkan ataupun telah digundalkan sebanyak 9 dan bilangan nombor dalam bentuk nombor adalah 9. Ini merupakan cara kita kumpul data berkaitan dengan warna bunga. Selepas ni nanti cikgu akan ajar selepas cikgu tunjukkan bagaimana untuk membuat carta palang yang mana kita masukkan, memindahkan data-data tersebut ke dalam bentuk carta palang yang menggunakan garisan secara mencancang dan menegak. Menegak tu menegaklah, mencancang maksud dia melintang. Jadi kat sini kita pindahkan data dia. Kalau kamu tengok, okey, cikgu tukarkan warna. Kita dapat lihat ni adalah bunga yang berwarna merah. Kemudian kita kirakan petak-petak yang telah kita buatkan gundalan dan juga bilangan dalam bentuk nombor tepat. Kemudian dalam buku matematik nanti, murid jadikan kotak-kotak tersebut sebagai bilangan pada gundal yang telah murid tandakan tadi dengan betul. So kita tengok dekat sini, yang warna merah ni, bunga yang warna merah ni mewakili bunga lah yang warna merah. Jadi kat sini kita tengok 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita nampak bunga tersebut yang telah kita buat pindahkan dalam bentuk carta palang ada 12. 12 kotak. Jadi bunga yang biru ni kita nampak 7. So dekat sini kita nampak ada 7 kan. So kita kira lah daripada bawah ni sampai ke atas. Jadi bilangan dia 7. Kemudian tengok bunga yang warna kuning, dia berada di kotak nombor 9. So kita tahulah ni 9 kan. Jadi kita kira daripada kotak yang bawah ni sehingga ke atas sebanyak 9. Kenapa dia 9? Sebab dia 9 jawapan dia. Kenapa dia 7? 7 ni mewakili bunga warna biru. Okay, merah dia mewakili bunga berwarna merah. Mudah bukan? Jadi itu adalah cara. Kemudian macam mana nak pindahkan data-data tersebut, kita tukarkan di dalam bentuk grafik. Kita tukarkan dia dalam bentuk grafik dekat bawah ni. Daripada data-data ni lah. Yang cikgu tunjuk nak panah ni. Kita tukarkan dalam bentuk grafik. Katakanlah dia nak buat dalam bentuk 2D. Jadi inilah bentuk-bentuk dia tadi tu. Kalau kamu tengok kuning ada berapa? Kuning ada 9 kan. Hijau ada berapa? Jadi kita ubahlah. Kamu boleh tukarkan nombor-nombor tersebut dalam bentuk grafik. Kalau kamu tengok ini adalah kapal yang dia dah tunjukkan tadi. Nampak macam bilangan dia pelik kan. Macam tadi biru ada berapa je kat sini. Tadi biru 7 tapi kat sini biru ada 4. Jadi awak kena pandai-pandai ubahkan benda tersebut dalam bentuk grafik untuk bagi lagi ceria. Okey. Di bawah ni ada soalan berkenaan dengan data rumah sukan rakan sekolah kita kat sekolah lah. Tapi bila tak sekolah, kita tak tahu data dia. Cikgu kena tulis contoh. Tapi ni cikgu bagi contoh lah. Katakanlah data rumah sukan untuk rakan sekelas. Dalam kelas kita ada 20 pula. Kelas 2 Zamrud, dia ada berapa orang murid? Dia ada 19 orang murid. So dekat sini kita letaklah rumah merah ni dia ada 8 orang. Cikgu tersilap. 8 orang, bilangan dia dalam bentuk nombor kan. Okey, rumah biru ada 7. So 8 campur 7 dah berapa? 15 kan. Okey, rumah hijau ada 4. Okey, tulis sini 4. Okey, tadi 15, 19 kan. So kat sini rumah kuning ada seorang. So cukup sekali semua kat sini dia ada 19. Jadi macam mana nak buat gundalan dia? Sama je, senang je. Gundalan yang pertama rumah merah, kita tahu bilangan 8. Jadi kita buat apa? Kita buatlah gundalan dia tanda tadi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak?
Okey, kemudian 7 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 4 ni macam biasalah. 1, 2, 3, 4. Yang 1 ni 1. Itulah cara dia. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada latihan yang cikgu nak tunjuk kepada awak. Bagaimana memindahkan maklumat-maklumat tersebut. Okey. Ini adalah berkaitan tentang buah-buahan yang dijual oleh Encik Syarul. Buah ni awak nampaklah gambar pun dah nampak dah kan buah kan. Siapa yang jual? Encik Syarul. Jadi macam mana kita nak tahu, kita kena baca soalan sebab dia suruh senarai dan asingkan buah-buahan tersebut. So dekat sini kamu kena kenal pasti dulu. Pertama, kenal pasti. Buah apa yang ada. Kemudian senang kamu nak tulis dekat bahagian sini nanti. So buah manggis kan? Buah manggis. Tulis. Buah manggis. Kemudian nampak buah apa lagi? Buah limau. Kemudian awak nampak buah apa lagi? Buah apa tu? Ini. Buah belimbing. Bukan buah lemon ni. Buah belimbing besi tu. Star fruit lah orang panggil dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian kita kira lah pula. Contoh, kamu dah buat manggis ni kan. Kamu kira manggis tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okey, 13, 14, 15, 16. Bilangan jangan salah. Kemudian buah limau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kita tengok buah belimbing ada buah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Jadi kat sini kamu dah tahu dah bilangan dia 12 dalam bentuk nombor. Kemudian di kawasan sini kamu kena gundalkan dia lah macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cukup dah. 13 ni pun sama juga macam tu juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang 12 pun begitu juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangan dia betul. Kemudian kamu tambahkan dekat sini semua berapa? 6 campur 3, 8 kan? 6 campur 3, 9. So 9 campur 2, 11. So dekat sini kamu kirakan semua buah-buahan dia ada 41 lah. Kemudian kamu kena tengok pula nak jawab soalan dia. Kata apakah buah yang paling digemari oleh pembeli? Kat sini je dah nampak orang suka buah apa? Buah manggis. Senang je. Kemudian soalan yang kedua, apakah buah yang paling sedikit dijual oleh Encik Syarul? Sedikit. Buah apa tu? Belimbing. Kemudian apakah beza di antara buah yang paling banyak dan buah yang paling sedikit? So beza dia, kamu tengoklah kat sini nombor bilangan tersebut, kamu tolak dia. Apa beza buah dekat situ? Jadi awak dapat jawapan dekat sini. Itu yang kita dapat lihat. Soalan dia kenapa orang tak suka buah belimbing ni, awak boleh fikir sendiri. Mungkin buah belimbing tu masam. Kenapa orang suka manggis? Sebab buah manggis tu mungkin manis. Itu je sebenarnya, tak ada beza. Senang. Okey. Kemudian kita tengok cara kumpul data bagaimana murid-murid tahun 2 bijak pergi ke sekolah. Jadi pertama sekali cikgu nak ingat mesti kenal. Okey, kenal pasti. Kenal pasti apa? Cara murid datang ke sekolah. Kenal pasti cara murid datang ke sekolah. Okey. Ke sekolah. Tak apalah cikgu tulis macam tu. Cikgu cakap ni awak faham lah. Okey, kemudian pertama sekali kamu nampak gambar pertama. Jangan kamu tengok gambar yang lain. Tengok yang pertama je. Okey, kamu nampak motor. So, kamu tulislah motor. Motor tu ada berapa? Okey, kemudian kereta. Kemudian basikal. So, dekat sini dia dah siap buat gundalan dia. Dah siap dah. Cuma kalau kamu tengok kat sini ada 4. So, apa kenderaan yang ada 4 kat situ? Jadi basikal lah kan? 1, 2, 3, 4. Kamu tulislah basikal kat sini. Dah nampak gundalan dia dah siap. Tulis bilangan dia 4. So, dekat sini yang gundalan yang seterusnya ada 6. So, apa kenderaan yang ada 6 dekat situ? Jadi kamu kena tahulah. Bas kan? Okey, cuba tulis bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, motosikal. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, motosikal. Okey. So tuliskan jawapan dia 6. Kemudian kalau kamu tengok yang seterusnya ada 7. So 7 kat sini bas kan? Betul tak bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry, kereta.
Cikgu ni memandai pula kan. Takut salah. Okey, jadi tulis kat sini kereta. Kereta ada 7. Kemudian last sekali bas. Bas ada 8. Itulah cara dia. Nampak tak? Jadi kita belajar hari ni adalah belajar bagaimana untuk mengumpul data. Jadi nanti latihan dekat sini, cikgu nak terang kepada awak pula. Senang je latihan dia. Yang pertama, nampak tak cikgu dah bagi-bagi dia. Kat sini nanti kamu kena buatlah. Latihan yang pertama ialah cikgu nak kena pasti atau murid nak kena pasti jantina yang ada dekat rumah. So, jantina lelaki berapa orang? Nyatakan kat sini berapa orang. Dekat sini tulislah orang. Jangan kamu tak tulis, kamu tulis nombor tapi tak ada pembilang dia tu apa. Dia punya mewakilkan orang ke, pokok ke, haiwan ke, perempuan kat sini ada berapa orang. So, tulislah berapa orang. Kemudian nampak tak cikgu pergi kepada alatan yang ada dekat rumah pula. Alatan dekat rumah ni terpulang kepada awak. Bila cikgu cakap cawan, semua jenis cawan. Tak kisahlah cawan plastik ke ataupun cawan kaca. Jadi kat sini kalau nampak dah bilang-bilang semua, tulislah kata kat sini awak jumpa 13 cawan. 13 biji cawan. Contohlah. Kemudian awak tengok lampu. Tak kisahlah lampu apa tapi janganlah buat lampu sulur. Lampu yang ada dekat atas kita punya siling rumah tu kiralah berapa. So berapa biji dia. Tulislah lampu tu kira biji. Kipas tu kira buah. Berapa buah kan kipas. Kipas tak kisah. Kipas shilling ke, kipas meja ke, kipas ada kaki tu ke, tak apa. Jangan okey aircon tu bukan Okay, kemudian tingkap. Tingkap rumah tak kisahlah tingkap kayu ke, tingkap kaca ke rumah awak ke, tingkap nakor ke. So nyatakan berapa. Jangan lupa tuliskan bilangan ataupun mewakilkan bilangan dia tu apa. Senang bukan? Kerja awak senang je buat tu je. So jangan lupa siapkan kerja dalam latihan dan jangan lupa juga jengah juga Google Classroom untuk buat latihan kenali bentuk 2 dimensi dan lukis bentuk 2 dimensi dan juga latihan hari ini yang cikgu masukkan ke dalam Google Classroom. Dan cikgu nak ingatkan juga kepada anak murid cikgu, tolong muat naik nota awak. Nota matematik lah. Contoh sini, cikgu tunjuk kepada awak. Nota matematik awak. Sekejap Cikgu masuk nota matematik awak. Dia bergantung juga pada internet. Kejap laju, kejap tak kan. Ni nampak tak nota matematik tahun 2. Jadi awak pergi kepada classwork ni. Cikgu ada senarai kat tepi. Nampak tak? All topics ni. Ni tu nota-nota yang awak akan klikkan dia. Titik untuk masuk. Kemudian awak uploadkan. Senang je. Dekat sini cikgu minta maaf. Cikgu belum tanda lagi. Awak jangan risau. Nanti saya akan tanda. Awak jangan risau. Saya akan tanda. Dan selepas siapkan kerja. Jangan lupa masukkan kehadiran awak seperti biasa dekat sini. Dalam mylink.la/cikgu Fauzi, terus kepada senarai kehadiran murid 2 Zamrud. Ingat, jangan lupa. Cikgu dah banyak kali cakap tapi ada juga murid yang lupa. Ingat buat kerja kenali bentuk 2 dimensi, lukis bentuk 2 dimensi dan juga latihan hari ini iaitu cara kumpul data. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR pada minggu hadapan. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah dan amalkan kebersihan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.